Adakah Anda mengaku bersalah kerana Anda memang bersalah? Ya, Bryan Kohberger mahu menarik balik pengakuan bersalah itu dan dibicarakan di mahkamah. Saya sedang mengemukakan bukti perancangan oleh Kohberger yang menurut pendakwa raya akan menjadi bukti kukuh terhadapnya. Mari kita mulakan. Saya Antoinette Levy dan ini adalah Crime Fix. Bryan Kohberger, dia mempunyai banyak masa terluang. Sebenarnya, dia hanya ada masa untuk duduk dan berpikir di dalam sel penjaranya. Sekarang dia berumur 31 tahun. Dan pada ketika ini, kecuali jika ada kemenangan besar untuknya di mahkamah, disitulah dia akan duduk sepanjang hayatnya. Kohberger mengaku bersalah pada Julai 2025 atas kestikaman nyeri terhadap Kaylee Gonzalez, Madison Mogen, Zana Kurnotel, dan Ethan Chapin di rumah di King Road. Keempat-empat pelajar itu telah dibunuh pada awal pagi, 13 November 2022. Pihak pendakwa raya berkata mereka berjaya menemui bukti digital yang mengaitkannya dengan pembelian senjata pembunuhan itu, sebilah pisau K-bar. Dan mereka berkata DNA beliau mengaitkannya dengan sarung pisau K-bar itu, walaupun pisau itu tidak pernah dijumpai. Baru-baru ini, Hakim Hippler telah membuka meterai dokumen yang menggariskan garis masa pembelian Bryan Kohberger. Ini berlaku sebelum Kohberger memfilekan petition untuk relief pasca sabitan awal minggu ini, dengan mengatakan bahwa dia telah dipaksa oleh peguam bela untuk mengaku bersalah dan diberikan janji-janji yang tidak pernah ditepati. Dia mendakwa bahwa dia sebenarnya tidak bersalah. Kohberger memfailkan petition itu hanya beberapa hari sebelum sebuah dokumentari di Netflix dijadwalkan ditayangkan dan siri tersebut kini sedang disiarkan. Kohberger masih berada di penjara di Institusi Keselamatan Maksimum Idaho di Kuna. Dia menghabiskan harinya di dalam sel seorang diri. Dan kini dia menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Peguam-peguam yang saya pernah bercakap dengan percaya bahwa permohonan untuk bantuan selepas sabitan ini adalah satu peluang yang sangat tipis. Sekarang kita dapat melihat beberapa kesilapan yang dikatakan oleh pendakwa raya telah dilakukan oleh Kohberger semasa pembunuhan itu, serta garis masa yang membawa kepada pembunuhan ngeri pada 13 November 2022. Sekarang, dokumen mahkamah yang dibuka kepada umum oleh Hakim Hippler ini mendedahkan bahwa seorang pakar akan memberi keterangan mengenai perbelanjaan Bryan Kohberger, apa yang dia beli, dan bagaimana dia membuat pembelian sebelum dan selepas pembunuhan itu. Sebahagian daripada maklumat ini mengganggu dan sebahagiannya pula benar-benar mengelirukan. Satu bukti utama yang akan difokuskan oleh pendakwa raya ialah pisau K-bar, sarung, dan pengasah yang dibeli dari Amazon. Penyiasat menemui sarung itu di sebelah mayat Mary Mogen, tetapi mereka tidak pernah menemui pengasah atau pisaunya. Pihak pendakwaan sememangnya percaya bahwa pisau K-bar adalah senjata pembunuhan kerana sarung yang ditinggalkan di tempat kejadian. Kami tahu bahwa Bryan Kohberger telah membeli pisau K-bar, sarung, dan pengasah pada bulan Mac 2022, 8 bulan sebelum pembunuhan itu. Dan sekarang kita melihat keterangan yang akan diberikan oleh wakil Amazon di perbicaraan Kohberger. Pertama, akaun Amazon Kohberger memang dimiliki olehnya. Shane Cox akan memberi keterangan bahwa Kohberger telah mendaftar akaun Amazon miliknya pada Oktober 2017 dan emailnya telah dipautkan kepada akaun tersebut. Sekarang, ramai orang mempunyai akaun Amazon. Itu bukanlah perkara besar. Tetapi peguam Kohberger berjuang habis-habisan untuk menghalang bukti ini daripada dikemukakan di mahkamah. Mereka berhujah bahwa akaun itu dikongsi oleh keluarga dan menunjukkan apa yang seseorang klik boleh mengelirukan. Mereka berjuang habis-habisan untuk menghalang keterangan ini daripada dikemukakan di mahkamah. Kerana dari segi pembelajaran mesin, salah satu komponennya ialah apabila terdapat akaun rumah tangga di mana terdapat ramai pengguna dengan pelbagai telefon bimbit dan komputer riba yang membuat pembelian. Di situ terdapat pembelajaran mesin dan rujukan silang. Dari segi cara Amazon berfungsi sebagai sebuah syarikat di peringkat global dan kecerdasan buatan, mereka melakukan pelbagai perkara. Untuk memahami apa yang cuba dilakukan oleh pengguna, pembeli dan penjual untuk benar-benar mendorong orang membeli barangan tertentu. Jadi dalam situasi ini, berkaitan dengan pembelian-pembelian ini, kita mempunyai data yang sangat terhad mengenai pembelian Encik Kohberger tanpa metadata dan konteksnya. Dan itulah sebabnya kami berusaha untuk mengecualikannya. Sekarang kita tahu mengapa pihak pembela Kohberger sangat mahu maklumat ini dikecualikan. Shane Cox akan memberi keterangan bahwa pelanggan telah membeli kad hadiah elektronik bernilai $130 menggunakan akaun Bryan C. Kohberger. Maklumat pengambilan adalah untuk Bryan Kohberger di rumah keluarganya di Pennsylvania, dan kad visa atas nama Kohberger telah digunakan untuk membeli kad hadiah tersebut. Ini berlaku pada 22 Mac 2022. 7,5 bulan sebelum pembunuhan itu. Pihak pendakwa raya akan berhujah bahwa rancangan itu sudah pun berjalan. Dan keesokan harinya, pembelian pisau telah dibuat. Cox akan memberi keterangan bahwa pada
21 Mac 2022, kad hadiah elektronik telah digunakan untuk membeli pengasah K-Bar dengan harga $23.40 melalui akaun Brian C. Koberger. Pada masa yang sama, pelanggan telah membeli pisau tempur Marine Corps K-Bar bersaiz penuh dengan harga $86.15. Juga dibeli dengan kad hadiah itu ialah suplemen Omega 3 Vegan DHA dengan harga $20 dan 45 sen menggunakan kad hadiah elektronik tersebut. Pakar itu juga akan memberi keterangan bahwa aktiviti klik pada akaun Koberger akan menunjukkan bahwa Koberger telah melihat halaman berkaitan pisau gaya K-Bar pada hari yang sama kad hadiah itu dibeli dan pisau itu dibeli. Kemudian dalam beberapa hari selepas Koberger memesan pisau K-Bar, sarung dan pengasah, dia memeriksa perkembangan penghantaran. Pendakwa Raya berkata antara 22 Mac dan 27 Mac 2022. Activity klik Amazon.com untuk akaun Brian C. Koberger menunjukkan setiap hari pelanggan itu melihat halaman yang berkaitan dengan perkembangan penghantaran pesanan Amazon.com untuk pisau K-Bar dan pengasah yang dibeli pada 21 Mac 2022. Sekarang, ini menimbulkan satu persoalan. Adakah Brian Koberger merancang untuk melakukan pembunuhan di Pennsylvania? Atau adakah dia sudah memikirkan tentang perpindahannya ke Washington State? Kita tidak tahu. Hampir 8 bulan selepas membeli pisau K-Bar, pada awal pagi 13 November 2022, Maddie, Kaylee, Ethan, dan Zana telah ditikam hingga mati di rumah di Jalan King. Sarung pisau K-Bar ditemui di sebelah kaki Maddie. 2 hari kemudian, nampaknya Brian Koberger sedang berusaha untuk menutup jejaknya sekiranya dia sadar dia telah tertinggal sarung K-Bar itu. Pihak pendakwa Raya menulis bahwa Shane Cox akan memberi keterangan bahwa 2 hari selepas pembunuhan pada 15 November 2022. Aktiviti klik Amazon.com menunjukkan pelanggan itu melayari halaman berkaitan dengan pemadaman aktiviti akaun. Jadi, 2 hari selepas pembunuhan itu, pihak pendakwa Raya akan mengemukakan keterangan bahwa Koberger cuba memadam akaun Amazon beliau, tetapi beliau tidak berjaya. Pihak pendakwa Raya menulis, pada 23 November 2022 dan 6 Desember 2022. Aktiviti klik Amazon untuk akaun Brian Koberger menunjukkan pelanggan tersebut sedang melihat halaman yang berkaitan dengan pisau gaya K-Bar dengan sarung dari akaun Amazon ini. Pendakwa Raya sebelum ini telah menyebut dalam dokumen mahkamah bahwa carian pada 23 November dan 6 Desember untuk sarung K-Bar membuat mereka tertanya-tanya sama ada Koberger sedang mencari pisau dan sarung gantian sekiranya polis datang mengetuk pintu rumahnya. Atau adakah dia sedang mencari pengganti untuk membunuh lagi? Terdapat juga beberapa pembelian yang dibuat oleh Brian Koberger yang pendakwa Raya merancang untuk tunjukkan kepada juri. Bersama dengan rekod Amazon, pendakwa Raya juga akan mengemukakan rekod daripada Crypto.com untuk Brian Koberger. Terdapat juga rekod berkaitan dengan Dick's Sporting Goods, Marshalls, rekod daripada Kesatuan Kredit di Pennsylvania, dan rekod bank lain. Terdapat juga rekod daripada Target dan Under Armour, Raycard, Venmo, dan rekod daripada Walmart dan Winco, sebuah kedai runcit kira-kira 1 batu dari King Road. Dan Koberger pada Ogos 2022 membuka akaun bank baru, mendepositkan $2,000. Pihak pendakwa Raya berkata dia hanya mula mengeluarkan wang tunai dari akaun itu pada pagi hari pembunuhan dan hanya menggunakan wang tunai untuk membuat pembelian bermula pada 10 November 2022, 3 hari sebelum pembunuhan itu. Baiklah, jadi ada banyak lagi yang perlu kita selidiki berbanding apa yang saya baru baca dan ceritakan kepada Anda. Jadi mari kita jemput Joe Giacalone. Beliau ialah seorang sarjan case lama yang belum selesai yang telah bersara dari NYPD. Juga host rancangan hebat di YouTube, True Crime with the Sarge. Joe, terima kasih banyak kerana sudi hadir. Terima kasih kerana menjemput saya, Annette. Jadi Joe, reaksi pertama Anda apabila melihat laporan pakar-pakar ini, maksud saya, Brian Koberger, kami tahu dia membeli pisau K-Bar itu. Kami telah mendengarnya pada Mac 2022. Tetapi apabila Anda benar-benar melihat butiran yang dinyatakan dan hakikat bahwa dia memeriksa kemajuan penghantaran hari demi hari, maksud saya, wah, apa pendapat Anda tentang semua itu? Ya, ada beberapa perkara yang benar-benar menarik perhatian saya ketika saya membaca semua ini. Jadi bukan nak melangkau terlalu jauh, tapi saya rasa 2 perkara paling utama ialah bagaimana penyiasat keuangan dari FBI itu akan membentangkan kes untuk semua pembelian ini dan semua perkara yang berbeza itu. Tapi satu lagi perkara ialah saya rasa mereka telah memeriksa 49 peranti. Dan mereka tidak menemui sebarang kaitan antara Koberger dan mangsa-mangsa yang agak menakjubkan bila difikirkan. Jadi mereka pasti ada bahan yang bagus untuk kes mereka. Tetapi mereka juga akan ada perkara lain yang pihak pembela boleh gunakan untuk mempertahankan kes mereka. Dan mari kita bincangkan tentang itu kerana mereka pernah sebut sebelum ini bahawa mereka telah menyemak semuanya untuk mencari kaitan antara Brian Koberger dan mangsa-mangsa ini dan mereka tidak jumpa apa-apa.
Maksud saya, perkara paling hampir yang pernah kita dengar hanyalah satu cache. Seperti image cache dari Google Maps di telepon Koberger yang berkaitan dengan restoran Mag Greek. Tetapi itu boleh jadi apa-apa sahaja. Anda tahu, jadi betapa menakutkannya perkara ini bagi Anda sebagai seseorang yang telah menyiasat jenayah selama bertahun-tahun, bahwa dia mungkin hanya mensasarkan rumah itu, atau sekadar memandu sekitar dan menemui pelajar perempuan ahli sorority, lalu masuk ke situ dan melakukan perkara ini. Ya, sebenarnya ia agak menakjubkan. Dan saya rasa disinilah pihak pendakwaan agak terlepas pandang. Mereka terlepas pandang di beberapa tempat, tetapi yang ini saya rasa tidak coba untuk mengenal pasti motif sebab mengapa perkara ini berlaku. Secara umumnya, apabila Anda ada kes besar seperti ini di mana malangnya terdapat 4 pembunuhan, pihak penguatkuasa undang-undang tidak belajar apa-apa daripada pesalah ini. Mereka tidak belajar apa-apa tentang apa yang dia lakukan dan bagaimana dia memilih mangsanya. Dan ini adalah sesuatu yang kita masih lihat sekarang dengan Rick Sherman dalam kes pembunuh bersiri Long Island, betul? FBI sedang campur tangan. Mereka mahu tahu bagaimana dia melakukan ini dan kenapa dia melakukannya. Dan dia menggunakan kaedah mereka, boleh dikatakan sebagai panduan. Anda tahu, kita ada situasi yang serupa di sini. Kita ada seorang pelajar keadilan jenayah, pelajar PhD. Kita ada semua perkara berbeza yang dia telah pelajari. Tetapi, bagaimana dia menemui mangsa-mangsa ini, malangnya akan kekal sebagai misteri selama-lamanya. Dan awak tahu, itu sangat menarik. Saya dah sebut perkara ini banyak kali dalam kes Sherman. Ada satu proffer. Dan proffer itu bermula beberapa bulan sebelum pengakuan bersalah dibuat. Jadi, perkara ini dilakukan dengan teliti dan perlahan-lahan. Dan sebahagian daripada pengakuan bersalah Rex Heuermann adalah dia dikehendaki bekerjasama dengan unit analisis tingkah laku FBI. Kita tiada apa-apa dalam kes ini. Dalam kes Idaho, kita tiada sebarang proffer. Tiada sebarang proffer. Jadi dia tidak menawarkan sebarang maklumat. Dia tidak perlu melakukan apa-apa. Dan kita masih tidak tahu di mana senjata pembunuhan itu berada. Dan setakat yang kita tahu, memang tiada. Tidak ada sebarang sebutan. Tiada apa-apa dalam perjanjian pengakuan itu tentang dia bekerja sama dengan unit analisis tingkah laku FBI. Dan ia sangat berbeza apabila Anda melihatnya. Dan bila Anda fikirkan tentang ini, Engineer, Idaho mempunyai hukuman mati yang sentiasa mengancam dirinya. Mereka boleh memaksa dia bercakap dan pada dasarnya bercakap dan melakukan apa sahaja yang mereka mahu, pada pendapat saya. Mereka tidak mempunyai itu di New York, tetapi di New York ada seorang pendakwa raya yang sangat cekap dalam banyak perkara dan berkata, Anda tahu, mungkin pengalaman itu penting kadang-kadang dalam kes-kes seperti ini. Dan mereka mengadakan pemantauan dan mereka berkata, "Hei, dengar sini. Inilah yang akan kamu lakukan." Dan dia teruskan. Tapi kamu tahu, Idaho pula situasinya sama sekali berbeza. Dan saya kata, sayang sekali. Sebab apapun orang fikir tentang hukuman mati, apapun perasaan mereka, itu bukan perbincangan di sini. Perbincangan di sini adalah dari perspektif penguatkuasaan undang-undang. Hukuman mati memberi banyak kelebihan untuk mendapatkan lebih banyak maklumat daripada suspek atau pelaku Anda. Bagaimanapun Anda mahu melihatnya. Dan mereka ada kelebihan itu. Tetapi pada pandangan saya, mereka tidak memanfaatkannya. Mari kita kembali kepada pembelian itu. Pembelian dibuat pada Mac 2022 untuk sarung pisau K-bar dan pengasah. Bahagian pengasah itu benar-benar menakutkan saya. Dan kemudian ia dibuat pada dia membeli kad hadiah pertama sekali untuk membeli barang-barang ini. Saya rasa dia fikir itu akan menyembunyikannya. Saya tak tahu bagaimana dia boleh fikir begitu. Saya tak faham bahagian kad hadiah dalam hal ini. Sebab semuanya ada rekod. Jadi dia beli kad hadiah itu. Keesokan harinya, dia beli semua barang ini. Dan kemudian dia klik, mereka kata, setiap hari mencari untuk melihat bila ada kemajuan. Adakah ini menimbulkan kebimbangan kepada Anda bahwa mungkin dia sudah memikirkan untuk melakukan ini sebelum dia berpindah ke Washington? Seperti mungkin menyasarkan seseorang di Pennsylvania? Ya, nampaknya dia semakin gelisah, betul? Dan daripada apa yang kami pelajari, dia mempunyai sejenis tingkah laku kompulsif yang telah, Anda tahu, mendorongnya melakukan beberapa perkara lain. Jadi ini ya, maksud saya, nampaknya dia boleh menyerang pada bila-bila masa, tetapi dia kekurangan senjata itu. Dan itu adalah sesuatu yang penting baginya. Maksud saya, itulah cara saya mentafsirkan perkara itu. Dan hakikat bahawa dia juga cuba memadam sebahagian daripada sejarah. Carian menunjukkan bahawa dia tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia juga mahu cuba menutup jejaknya. Tetapi semua orang, seperti yang kita tahu, maksud saya, segala-galanya berkaitan rekod keuangan. Semuanya direkodkan secara dalam talian, tidak kira apa yang Anda lakukan. Jadi memang malang bahawa Anda tahu, kita berada dalam situasi di mana kita masih belum belajar daripada perkara ini. Ya, dan dia kembali dan cuba untuk memadam akaun Amazonnya atau melihat cara untuk memadamnya 2 hari selepas pembunuhan itu. Jadi dia tahu, itu menunjukkan kepada saya, Joe, dia tahu bahawa dia telah meninggalkan sarung itu di sana. Bahawa dia telah melakukan kesilapan. Tapi kemudian dia memutuskan, saya rasa, untuk tidak memadam akaunnya. Betul. Maksud saya, bagi saya itu sama seperti mencurahkan peluntur di tempat kejadian jenayah digital, betul? Bila-bila masa Anda cuba untuk memadam. Dalam kes ini, pembelian atau akaun media sosial atau apa-apa saja seperti itu, Anda tahu sebelum, semasa atau selepas jenayah adalah satu tanda amaran besar.
Dan seperti yang kita lihat dalam kes ini dan mana-mana kes lain, mereka masih boleh mendapatkan maklumat itu, anda tahu. Dan selalunya memang begitu. Mari kita teruskan ke bulan Disember. Dan pada bulan Disember, siasatan semakin hangat. Dan mereka kata dia sekali lagi melayari Amazon mencari pisau, kebar dan sarungnya. Jadi, awak tahu, ia menimbulkan persoalan. Adakah dia mencari itu sekiranya polis datang? Macam, saya nak beli pengganti. Atau adakah dia sedang menaikkan semangat dan bersedia untuk mungkin melakukannya lagi? Saya rasa kedua-dua perkara itu memang menjadi kebimbangan penyiasat semasa perkara ini berlaku. Bagi saya, ia lebih kepada dia sedang bersiap untuk satu lagi kejadian. Dia nampak betapa berkesannya senjata itu kali terakhir. Dan saya rasa dia telah memutuskan bahawa ini akan menjadi senjata pilihannya untuk masa akan datang. Dan memandangkan perkara ini berlaku kira-kira sebulan selepas itu, saya rasa sejujurnya dia fikir dia terlepas begitu sahaja. Sekarang, mari kita beralih kepada aktiviti keuangan yang mereka katakan berlaku sebelum pembunuhan dan selepasnya. Mereka kata dia masukkan 2,000 dalam satu akaun pada Julai 2022 dan kemudian tidak menyentuhnya sehingga mula membuat pengeluaran wang tunai daripada duit itu selepas pembunuhan berlaku. Apa pendapat anda tentang perkara itu? Ya, saya rasa dia akan menggunakannya sebagai duit untuk melarikan diri, di mana dia akan mempunyai akses kepada wang itu selepas kejadian itu, sekiranya dia perlu meninggalkan negeri atau kawasan itu. Dia akan mempunyai akses kepada wang sehingga keadaan reda dan kemudian dia akan kembali. Tapi malangnya untuk dia, anda tahu, mesin ATM yang ada kamera itu bukan saja dapat gambar dia, tapi juga dapat gambar kereta putih itu tanpa nombor plat di depan. Yang merupakan bahagian penting dalam siasatan itu. Dan itu yang saya tak faham. Saya tak faham kenapa dia fikir nak keluarkan wang tunai. Itu salah satu persoalan besar dalam kes ini. Kenapa dia fikir untuk tidak menggunakan kad debit atau kad kreditnya dalam beberapa hari sebelum pembunuhan itu dan kemudian selepas itu hanya menggunakan wang tunai? Macam mana itu boleh membantu awak sedangkan awak masih perlu keluarkan duit dari ATM? Awak masih dirakam oleh kamera? Awak masih ada rekod transaksi itu? Apa pendapat awak tentang perkara itu? Hanya satu lagi kesilapan yang ditambah ke dalam senarai kesilapannya di mana dia fikir dia lebih bijak daripada penyiasat. Kerana dia tahu semua maklumat latar belakang tentang keadilan jenayah, kepolisan, tempat kejadian jenayah dan semua perkara lain yang berkaitan dengannya. Dan saya rasa sifat angku itulah yang menjatuhkannya pada ketika ini. Tapi menyimpan 2,000 itu, maksud saya, ia nampak seperti jumlah wang yang banyak untuk anda tahu. Untuk seorang pelajar PhD dalam keadilan jenayah, mengetepikan wang itu dan memasukkannya ke dalam akaun. Ia seperti itu adalah tabung pembunuhannya. Awak tahu, macam entah kenapa, dia fikir mengeluarkan wang tunai selepas dia buat ini akan membantu. Betul, dia lupa bahagian yang diperlukan peranti elektronik untuk mengakses simpanan itu. Betul, jadi kita tak akan beritahu orang mungkin ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Tapi memang ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Tapi dia dah terperangkap dalam perkara ini. Dan dia, macam yang saya cakap, dia ingat dia dah lakukan jenayah yang sempurna. Dan semuanya dah dirancang dengan teliti lebih awal. Dan dia ada dana kecemasan yang akan membantu dia menghadapi masa-masa sukar semasa pencarian sedang berlangsung. Gila. Saya rasa ini memang betul-betul tak masuk akal bagi saya. Maksud saya, tahap perancangan dan persediaan awal yang dia buat untuk semua ini. Ia bukan sekadar beberapa minggu. Ia mengambil masa berbulan-bulan lamanya. Dan nampaknya, ia mengambil masa kira-kira 8 bulan. Mungkin lebih lama lagi dia merancang semua ini. Dan hakikat bahawa semua ini nampak seperti rawak sepenuhnya bagi saya membuatkan ia jadi lebih pelik atau lebih aneh. Kerana seperti yang saya katakan, tiada apa yang saya fikir. Ia adalah 49 peranti menurut dokumen itu. 49 benda berbeza yang mereka periksa. Tiada sebarang kaitan antara dia dan keempat-empat mangsa ini. Bagi saya, ia benar-benar seperti satu saat yang buat saya rasa, wow, seolah-olah ini nampak betul-betul rawak. Dia hanya jumpa rumah ini dan putuskan inilah tempatnya. Saya rasa sukar untuk mempercayainya. Awak tahu, dalam beberapa aspek tertentu. Macam mana mereka tahu siapa yang akan berada di mana? Macam mana mereka tahu ada 2 tingkat yang berbeza dan siapa yang akan tidur di katil mana? Jadi, Ya, dan itu mungkin salah satu kesilapan besarnya. Saya rasa dia tak tahu dengan pasti. Awak tahu, saya rasa dia pergi ke sana mencari seorang sahaja, tapi semuanya tak berjalan seperti rancangan gilanya. Itu teori saya, tapi awak mungkin rasa lain. tak, maksud saya sudah tentu, dan maksud saya dia juga tinggalkan seorang mangsa hidup yang dia mungkin memang nampak. Cuma saya rasa masa tu dia dah terlalu letih atau terlalu lalai atau dalam keadaan yang dia tak mampu buat apa-apa. Awak tahu, bertindak atas perkara itu dan keluar begitu saja. Dan untuk orang itu, mereka sangat bertuah kerana masih hidup. Joe Jackalone, host True Crime with the Sarge, terima kasih banyak kerana sudi bersama saya. Saya sangat menghargainya. Bila-bila masa saja. Internet.
Jadi Brian Koberger masih berada di penjara di Idaho. Dia sedang memohon relief pasca sabitan dengan mendakwa bukti boleh membebaskannya tidak didedahkan kepadanya. Dia menyebut perjanjian pengakuan itu sebagai perjanjian pengakuan yang telah dimungkiri. Sama seperti buku yang ditulis oleh seorang penulis tentang kesnya beberapa bulan lalu. Dan ingat, Anda boleh membaca keseluruhan file case Brian Koberger di aplikasi kami, Law and Crime Plus, Cuba Tanggok. Jadi kami akan terus memantau perkara ini dan memberitahu Anda kemana arahnya. Itu sahaja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya Anjanette Levy, terima kasih kerana bersama saya. Jumpa lagi di sini lain kali.